Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Good morning. Kali ini sesi video akan menerangkan berkenaan dengan coding yang terdapat di dalam array test 5. So dalam array test 5 ni apa yang akan kita belajar berkenaan dengan array. Sebelum ni pada array test kosong, array test 1, 2, 3, 4. Kita simpan data secara beginilah. Kita simpan data sebegini. Ini kosong. Kemudian bermaksud kita tanpa menggunakan loop. So kalau kita ada 10 data yang perlu di key in, so kita kena create daripada item kosong sehinggalah item 9. Dari item indeks kosong sehinggalah item indeks 9. Itu kalau 10 data yang kita nak isi. So dia tak praktikal kalau kita nak tulis seperti ini. So that's why pada array test 5 kita akan menggunakan looping. Selalunya dalam array ni kita akan menggunakan looping yang berjenis for. Kita ada for loop, kita ada while loop, kita ada do while loop. So kebiasaan kita akan menggunakan for loop. Banyak example akan menggunakan for loops sebab dia lebih efisien dan kemas. Sekarang ni kita tengok untuk apa maksudnya kat sini. Sekarang ni kita berada pada array test 5. So di sini kita telah declare item yang berjenis array integer dan kita telah create object di mana size array bagi item adalah 3 untuk array test 5 ni. So di mana kita dapat ni. Ini yang you kena bayangkan. Bila kita buat yang ini. In bracket item equal to new int 3. So item ni akan merujuk kepada objek yang punya array yang bersaiz 3. Semua data adalah berjenis integer. Kemudian apa yang terdapat dalam coding. Sekarang ni kita akan tengok yang ini. So apa maksudnya statement ni adalah kita nak menyimpan data di dalam array dengan menggunakan for loops ataupun gegelung for. Gegelung for ataupun ulangan for. Senang saya sebut for loops. For loop. Ulangan for. Di sini cuba kita fahamkan coding ini. Coding ini item I this statement ini adalah kepunyaan for loops. Statement ini adalah kepunyaan for loop. So kita sebut sebagai body loop. Item I equal to I ni adalah body loop bagi for. So that's why kita kena letak indentation. Indentation bermaksud item statement ni adalah kepunyaan siapa. So bermaksud item I ni, item ini adalah kepunyaan for. So that's why kita kena masukkan ataupun kita kena buat anjakan. Kita kena indent. Indentation ke dalam. Sekarang ni kita buat persoalangan. So item length ni kita nak tentukan size. So kita lebih dynamic, kita tak perlu letak 3 sebab item.length ni dia akan memberi nilai kepada size bagi array item. Size bagi array item adalah 3. So size bagi array item adalah 3. So item.length ni adalah 3. So I++, kemudian item I. So yang ni andaikan sekarang ni, kalau ikut coding ni, kita akan simpan kosong. Kita akan simpan kosong kepada item indeks kosong. Kemudian kita akan simpan 1 kepada item indeks 1. Kemudian kita akan simpan 2 kepada array item indeks 2. So bagi sesiapa yang mempunyai masalah berkenaan dengan for loop, saya akan ulang sekali lagi. Saya akan ulang sekali lagi. Ini
Okey, kita berada pada array test 5. Okey, ini adalah for loop yang kita tengok tadi, yang kita lihat tadi. Okey, bila kita lihat di sini, ini adalah for loop. Okey, kalau ikut di sini, for loop ni, ini adalah body loop. Okey, ini saya letak nak best practice, letaklah walaupun ada satu statement bagi body loop. Kalau body loop ada satu statement, letak you boleh letak, ataupun you tak perlu letak open dan juga close curly brace. Sini saya tak letak, tak ada masalah. Tetapi kalau lebih daripada satu statement, jikalau lebih daripada satu statement di dalam body loop, you all kena ataupun wajib letak open dan close curly brace. Okay, sekarang ni kita tengok. Saya nak ulang balik bagaimana for loops ni berlaku. Okay, for in I sama kosong, ini bermaksud bila sistem membaca statement ini, okay, execute this statement. So what happen? Okay, sistem akan baca yang in I sama kosong. Yang ni. That's why saya letak nombor 1. Kemudian selepas statement ni dilaksanakan, okay, sistem akan membaca this statement. Item kurang daripada item.length. Nampak? Okay. Item. Okay, saya ulang balik. Yang ni adalah statement yang akan dibaca mula-mula sekali. Kemudian yang kedua, sistem akan baca yang ni, I kurang daripada item.length. Ini adalah comparison. So, I ni akan ambil nilai I semasa. Setelah tu, kalau condition ataupun syarat di sini adalah benar, kalau syarat ataupun condition di sini adalah benar, so sistem akan membuat body loop. Okey, membuat body loop. Apa tu body loop? Yang kat sini. Sistem akan buat benda ni. Okey, ini adalah body loop. Okey. Okey. Maksud kalau di sini kalau syarat ni adalah benar, condition adalah benar, so sistem akan buat item I sama I. Ini adalah body loop. Selepas tu di mana pula? Lepas tu next which statement yang sistem akan implement. Sistem akan pergi ke baca I++. I++. So contoh katakan saya ulang balik. Sekarang I ada kosong. Kemudian sistem akan baca ni. I iaitu kosong kurang daripada item.length. Kita tahu item.length adalah item.length ada 3. So kosong kurang daripada 3. Kosong kurang daripada 3 adalah benar. So kosong kurang daripada 3 adalah benar. So dia akan buat ni item I ni. Item I, item kosong sama dengan I kosong. Okay. So selepas tu dia akan pergi. Habis statement ni dia akan terus ke I++. Tengoklah apa yang statement yang ada kat sini. I++. So I++ dari kosong menjadi 1. Kemudian setelah ni dia akan kembali semula ke I kurang daripada item.length. So dia akan jadi seperti berikut. Kalau benar dia akan jadi berikut. Ini adalah maksud ulangan ataupun loop. Nampak? Ulang. Yang ni sekali saja yang sistem akan buat. Yang ni lebih dari sekali. Kebiasaan akan lebih daripada sekali. Ini sekali saja in I kosong. Yang ni lebih daripada sekali. That's why dia ada ulangan kat sini. Kemudian dia akan ulang-ulang sehinggalah syarat di sini akan menjadi false. Akan menjadi false, so dia akan terus keluar. Bila false, dia tak akan melakukan ataupun dia tak akan execute body loop. So dia akan terus keluar. Nampak yang warna hitam ni. Okay, warna hitam. So dia akan terus keluar. Yang ni keluar statement ni bukan body loop sebab dia sebaris dengan for. Okay, itu dia. Okay, sekarang kita cuba trace satu persatu. Okay, untuk store data dengan menggunakan array. Okay. Okay, sekarang ni kita ada lagi 5 minit. Okay, sekarang ni kita tengok. Kita ambil satu persatu. Kita ulang balik ni. In I sama kosong. I kurang daripada item.length. Nampak dia pergi di sini. I kurang daripada item.length. Okay, iaitu apa ni? Sekarang ni I adalah kosong. Item.length adalah 3. Sebab set array adalah 3. Kosong kurang daripada 3. True. Kalau true, dia akan buat di sini. Iaitu item I. I sekarang adalah kosong. Item I sama I itu item kosong sama dengan kosong. So, kosong akan disimpan.
Okey, kosong akan disimpan. Saya buang ni dulu lah. Nak senang. Okey. So, bermaksud kosong akan disimpan pada item indeks kosong. Item indeks kosong akan disimpan kosong. Kemudian, setelah tu I menjadi I daripada kosong. I daripada kosong. Okey, dah habis dia buat statement ni, dia akan pergi ke I++. I dari kosong, dia akan jadi 1. I++ bermaksud I sama dengan I plus 1. Dia ditambah dengan 1. I dari kosong menjadi 1. That's why saya letak I adalah 1. Okey, I 1. Kemudian dia akan pergi ke syarat ni. Item I kurang daripada item.length. I kurang daripada item.length. I sekarang ni adalah 1. Bukan lagi kosong. I adalah 1. Bukan lagi kosong. 1 kurang daripada 3. Itu true. So, kalau true, dia akan buat item I sama I. Item I sama I sekarang adalah 1 seperti yang saya sebut tadi. Item I 1, item 1 sama 1. 1 ni akan disimpan pada array item index 1. Iaitu 1 disimpan pada array item index 1. Kemudian, habis ni, dah simpan, akan I++ lagi. Dia akan ulang lagi. I++, tadi I 1, bila I++, I menjadi 2. I menjadi 2. 2, so lepas I++ menjadi 2, dia akan test lagi syarat. Okay, iaitu I kurang daripada item.length. I kurang daripada item.length. I sekarang 2, bukan lagi 1. Iaitu I itu 2. I itu 2. Item.length 3. 2 kurang daripada 3 adalah true. Okay, true lagi. 2 kurang dari 3, true. So, dia akan buat ini lagi. Item I sama I. Item I sekarang adalah 2. So, dia akan 2. Nampak sini, I 2. Kemudian, ini pun terletak 2. So, 2 akan simpan pada item index 2. Nampak? Okey. Di situ. Kemudian, setelah tu, I dah habis ni, I++. I daripada 2 menjadi 3. So, 3 dia akan buat comparison, perbandingan. I dah 3. 3 kurang daripada item.length. I, seperti yang saya buat sini, I, iaitu 3 kurang daripada item.length, kurang 3. 3 kurang 3. Salah, sebab dia ada sama. So, kalau false, sekarang false, dia tak akan buat body loop sini. So, kalau false, salah, dia akan terus keluar. Dia akan terus keluar daripada loop. So, dia akan terus keluar daripada loop. Okay, itu saja. Okay, ini yang you kena bayangkan. Okay, bila data disimpan. Okay, so you boleh, kalau kat sini, you boleh tengok di sini lah. Kaedah yang saya buat pada array test kosong lah, senang. Okay, dia lebih macam ni. Nampak benda ni? Okay, you bandingkan dengan di sini. You bandingkan di sini. Nampak? 1, 2. Okay, tengok kaedah penyimpanan data dengan menggunakan loop. Bila you tengok di sini sama aja. Okay, cuma data ni tiada pilihan lah. Okay, so bermaksud itu saja data yang simpan 012. Okay, 0 pada indeks 0, 1 pada indeks 1, 2 simpan pada indeks 1 berdasarkan kepada statement ni. Okay, itu saja buat masa ni. Okay, kita berhenti setakat ni. Ini adalah berkenaan dengan kita nak simpan data. Kita nak simpan data dengan menggunakan for loop. Okay, itu saja. Assalamualaikum.